الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah yang saya mulakan pengurusi Qaryah Barisan Jawatan Kuasa, tuan-tuan guru, para imam, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kebaikan di dunia maupun juga di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan kita kemerdekaan di dunia dan juga kemerdekaan di akhirat dengan membebaskan, memerdekakan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kita akan menyambung lagi bacaan kitab kita, iaitu Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada bab yang ke-17 daripada persoalan tentang empat perkara. Dihimpunkan empat perkara dalam bab ni. Jadi kita dah sampai pada muka surat 138. Empat pokok utama bagi empat macam perkara. Empat perkara ni adalah penting dan pokok bagi semua perkara yang baik-baik, dan juga apa yang berlawanan dengan dia, iaitu kita nak dapatkan benda ni, mesti kita buat benda yang berlawanan dengan dia. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ummahatu arba'un. Pokok-pokok itu ada empat. Al-ummahat ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu secara literal, maksud dia ialah ibu-ibu. Ibu ni kita kata induk lah, satu benda yang sangat penting, ataupun kita kata pokok satu perkara, akar ataupun asas ataupun tunjangnya, induknya. Jadi sebab tu disebut, orang Arab sebut ummahat, ibu-ibu. Bukan ibu-ibu yang ada di ruangan muslimah tu, tapi satu benda yang sangat penting. Kerana dalam rumah perkara yang penting adalah ibu. Sebab tu orang Arab menggunakan perkataan ummahatun arba'ah. Nabi SAW menggunakan perkataan ummahat, iaitu pokok-pokok penting, tunjang-tunjang, asas-asas perkara dalam kehidupan ada empat. Ummul adwiyah wa ummul adab wa ummul ibadat wa ummul amani, yang bermaksud ibu ataupun pokok ubat, ibu ataupun pokok adab, akhlak, ibu ataupun pokok ibadah, ibu ataupun pokok harapan. Jadi empat perkara penting yang utama ada empat yang Nabi sebut dalam hadis. Pertama, ubat.
kepentingan ubat. Yang kedua, kepentingan adab. Yang ketiga, kepentingan ibadah. Yang keempat, kepentingan mempunyai harapan dan cita-cita. Fa ammal ummul adwiyah qillatul akli. Adapun pokok ataupun ibu ataupun perkara yang penting untuk kita mendapatkan ubat adalah qillatul akli, dengan kita sedikit makan. Nak dapat ubat bagi segala penyakit ialah dengan kita menjaga makan kita. Kalau kita tak jaga makan kita, maka berlakulah apa yang berlaku hari ini di Malaysia. Orang Malaysia memang suka makan. Ada hari itu satu Mak Saleh, dia host rancangan TV, apa nama saya lupa, Martha Stewart ke apa nama dia, di My Malaysia. Di My Malaysia dia terkenal lah, host rancangan TV, masak lah, macam-macam lah. Jadi di My Malaysia, dia terkejut, dia kata orang Malaysia, dia kata dia tak tanya apa khabar kamu, dia kata. Saya pun heran kok, orang Malaysia tak tanya apa khabar kau, tanya no. Tapi dia kata dia jumpa orang Malaysia masa tu, orang Malaysia tanya dia, tak tanya khabar dulu, tanya hang makan lagi, haven't you eat this, haven't you eat, hang makan ke tak lagi, adakah anda telah makan makanan ini di tempat ini. Dia kata orang Malaysia selalu tanya dia lagu tu. Nah, abang kata Malaysia ni syurga makanan. Bila syurga makanan, tuan-tuan, apa berlaku? Kebanyakan daripada kita mempunyai pelbagai masalah kesihatan. Maka betul lah Nabi kata, ibu segala ubat-ubatan ni ialah kita makan sikit. Sebab tu kita tengok tok-tok guru saya lah, yang saya perhatikan, tuan-tuan guru saya, orang-orang yang agamawan yang ada di sini, di Pulau Pinang ni. Saya tak mau sebut nama dia, dia duduk kat sini ya. Dan dia orang yang mempunyai jawatan yang besar di Pulau Pinang. Saya pernah makan dengan dia dan saya malu sebab pinggan nasi dalam pinggan saya lebih banyak daripada nasi dalam pinggan dia. Dia makan sikit ya. Dan dia umur kat 80 lah, tapi sihat kuat. Sihat kuat, duk jogging lagi. Saya kalau jogging 1 kilo rasa pancit lah. Tak larat. So kita tak jaga makan satu. Tapi bila saya lihat dia macam tu, maka kita pun mula menjaga makan kita. Kita tengok, rupanya tak boleh, kita kena jaga makan. Rupanya dia sihat tu, dia memang jaga makan, memang dia ikut petua macam Nabi SAW suruh. Nabi ada sebut dalam satu hadis yang lain yang mafhum dia, kami adalah kaum yang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itulah cara makan Rasulullah SAW. Sebab tu di Madinah pernah dikirim satu doktor tu tak ada kerja nak buat. Ada orang luar kirim mai doktor di Madinah. Doktor tu akhirnya tak ada kerja apa nak buat. Pasal orang Madinah tak sakit. Pasal apa tak sakit? Orang Madinah tak makan. Tak makan macam kita lah. Dia pun makan tapi tak makan macam kita. Nabi SAW makan dan berkongsi, dan makan berhenti. Bila kenyang, sebelum kenyang berhenti dah. Kita dah kenyang dah ni, sedapnya pasal tambah lagi. Tambah pula kalau kena nasi kandang, tak boleh tahan, tak boleh. Dengan kuah banjir pula kan, Allahu Akbar. Tak boleh, kita tak boleh. Itu masalah kita, tuan-tuan, masalah kita. Sebab tu Nabi SAW bak dah ubat bagi segala penyakit, ubat bagi segala masalah kesihatan. Qillatul akli, kita kurangkan makan, jaga makan, berpantangan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut sumu tasihhu. Terjemah bahasa Melayu dia secara literal yang kita selalu dengar, maksud dia berpuasalah nescaya kamu akan sihat. Kan? Tapi kalau kita faham betul-betul maksud puasa, tuan-tuan, maksud puasa tu apa dia?
As-sawmu, perkataan puasa tu lughatan, dari segi bahasa maksud dia apa? Al-imsak, menahan diri. Menahan diri ni maksud apa dalam bahasa mudah kita? Berpantang. Berpantang. Kena berpantangan makan ni. Jadi Nabi sebut dalam hadis tu, kalau kita terjemah dari segi bahasa yang sesuai, berpantanganlah kamu, niscaya kamu akan sihat. Hadis tadi ni, sumu tasihhu, berpantanganlah kamu, niscaya kamu akan sihat. Begitu. Jadi sebab itulah Nabi SAW adalah satu contoh yang paling besar bagi umat Islam, bukan sekadar dari segi ibadah, bukan sekadar dari segi kehidupan seharian, bahkan bab makan pun Nabi lah yang paling terbaik sekali. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu Nabi ni Masya Allah manusia yang cukup sempurna dari segala segi. Baik, kita baca sikit dalam kitab dia kata apa. Sedikit makan menjadi pokok dari segala ubat, sebab berpantang larang dari sesuatu makanan tertentu yang dapat mendatangkan penyakit adalah lebih baik daripada memakan makanan tersebut kemudian berubat dan menawarkannya. Sakit baru nak cari ubat ke cegah dulu sebelum sakit? Cegah dulu sebelum sakit lah, kan? Bukan dah sakit baru nak cari ubat. Itu dia terlambat lah, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, kawalan makanan tu kita lah yang kena jaga sendiri. Nafsu kita lah kena kekangnya sendiri. Tidak ada orang lain boleh paksa kita, kan? Tidak ada orang lain yang boleh buat apa-apa ke kita, melainkan kita lah kena buat keputusan. Sama ada kita nak mendapatkan ubat yang paling baik, iaitu mencegah daripada penyakit, ataupun kita nak tunggu sampai sakit baru nak mula start makan kacang putih tu. Kacang putih. Baik. Kemudian yang kedua, tu yang pertama. Yang kedua, wa ummul adabi adapun pokok ibu tunjang asas bagi adab akhlak yang baik, qillatul kalam, adalah sedikit berbicara. Untuk mendapatkan akhlak yang baik tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita ni kurang cakap. Sebab kalau kita banyak bercakap ni, punca masalah dia akan bermula daripada bercakap. Dia sedap cakap tu, sekali sambil duk bercakap tu, sekali kata kau anu, kata kau ni, kan? Dia ada saja idea sekali. Sebab tak seronok kalau cakap cerita lagu tu, dia tak seronok. Dia kena ada sikit, orang kata ajinomoto, sambai sikit. Dia punya sambai tu kata korang, baru sedap, kan? Sebab tu ada satu perkataan yang cukup masyhur, kan? Dia kata, kalau tak silap saya ni kata-kata Sayyidina Umar, man kathural kalam kathural khata'. Siapa yang banyak cakap, banyaklah salah dia. Wa man kathural khata' kathural dhunub. Siapa yang banyak salah dia, banyaklah dosa dia. Wa man kathural dhunub fannaru aula bihi. Siapa yang banyak dosa dia, maka nerakalah layak bagi dia. Wal'iyadzubillah. Sebab tu tuan-tuan, para sahabat kita dulu, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka ini tuan-tuan cukup menjaga pada tutur bicara mereka. Bahkan ada di kalangan mereka yang kadang-kadang tu sampai nak menjaga lidah tuan-tuan, sanggup meletakkan batu di dalam mulut mereka. Sebab apa? Tak mau pergi bercakap banyak, jadi dia kulum batu tu, senang. Tak biar duk bercakap, kan? Ada tak kita buat lagu tu? Ada?
Mampu tak ada pernah jumpa. Saya pun tak pernah buat. Kita tak buat lagu tu tuan-tuan. Mereka sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka dapat tarbiyah langsung daripada Nabi SAW. Mereka sanggup mengekang lidah mereka dengan apa cara sekalipun. Kita kalau sehari tak bercakap dengan orang, saya demam memang. Dan ni dia passion tak bercakap dengan orang, dia bercakap dengan handphone pula. Dia buat live kat ni, buat live kat ni, cerita kat ni, cerita kat ni. Kalau kongsi benda manfaat tak apalah. Ni takut kongsi benda merapu ya, kan? Tak mau lagu tu. Kadang-kadang yang takut lagi terkongsi benda yang membawa kepada fitnah. Membawa kepada fitnah, membawa kepada rosak akidah orang. Jaga-jaga dalam kita duk share apa-apa ni tuan-tuan, terutama ni dalam bab agama ni, pastikan kita semak sebelum sebar. Jaga-jaga tuan-tuan. Ni akhir zaman ni macam-macam benda pelik-pelik. Jadi jaga percakapan tu yang paling penting. Ini bukan untuk tuan-tuan saja, untuk diri saya sendiri yang bercakap. Sebab tuan-tuan alhamdulillah duduk di masjid ni, alhamdulillah semua pakat dengar ya. Mana ada sembang, tuan-tuan lah banyak pahala. Tuan-tuan lah yang duk amal hadis ni. Saya yang bercakap ni. Hak bercakap ni takut ni. Kan? Silap cakap sekali kena. Bukan kena di dunia, kena di akhirat tu takut. Baik. Jadi kita beringatlah kita masing-masing. Jangan tunjukkan kepada sesiapa-siapa. Bila ustaz cerita pasal cakap banyak, kita pun teringat seseorang, dia tu cakap banyak. Dah. Benda ni bukan tuju kepada siapa-siapa, tetapi tuju kepada diri kita sendiri. Kan? Begitu sebenarnya tuan-tuan. Mengaji ilmu tasawuf ni tuan-tuan dan puan-puan adalah ditujukan untuk diri sendiri, bukan ditujukan untuk orang lain. Kita dengar ilmu daripada ilmu tasawuf untuk kita perbetul diri kita. Ilmu tasawuf ni ilmu yang mudah mengaji tuan-tuan. Dengar senang faham, mudah, tetapi nak amal dia tuan-tuan ambil masa seumur hidup. Tuan-tuan nak jaga lidah tu daripada tak bercakap benda yang tak elok, kena ambil masa seumur hidup tuan-tuan. Tuan-tuan nak sabar, kena ambil masa seumur hidup tuan-tuan. Tuan-tuan nak jaga makan tu, ambil masa seumur hidup. Nak boleh tinggalkan nasi kanak beratong, tak boleh tu. Payah tu. Kena malam ni pula mereka ajak ustaz jom malam ni ustaz, din maju ke apa nak, din jelutung dekat sikit kan. Saya takkan nak kata tak ada pun kan, orang berhajat ni. Habis tak boleh nak jaga no. Bukan senang tuan. Ilmu tasawuf ni bukan senang kan. Cerita dia mudah ya, ilmu tasawuf ni cerita dia mudah, tapi nak amal dia makan masa tuan-tuan semua hidup. Baik, itu yang kedua. Yang pertama, ubat bagi segala penyakit adalah kurang makan. Ubat bagi segala akhlak yang baik adalah menjaga tutur kata bicara. Yang ketiga, wa ummul ibadat qillatul dzunub. Adapun pokok ataupun tunjang bagi ibadah-ibadah adalah dengan sedikit berbuat dosa. Ibadat ni banyak, ibadat ni kita buat pahala, tapi yang paling penting di antara ibadat-ibadat itu adalah kita mengekang diri kita daripada dosa. Tuan-tuan, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, ada orang balik di akhirat esok dia jadi muflis. Dia bukan tak buat ibadat, dia buat ibadat banyak, tetapi semua ibadat dia diambil oleh orang lain kerana mulutnya tidak mengekang daripada dosa. Maka akhirnya segala amal ibadah dia
diambil oleh orang-orang yang telah difitnah, dikata dan sebagainya. Berhati-hatilah. Sebab tu perbuatan dosa ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan memadamkan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Dia akan mengurangkan pahala-pahala kita. Sebab di akhirat nanti pahala dan dosa ni ditimbang tuan-tuan. Ada neraca dipanggil al-mizan, ditimbang semua tu. Jadi pastikan kalau kita nak dapat punca utama dalam ibadah, pastikan kita muhasabah diri kita untuk mengurangkan dosa. Balik malam-malam nak tidur, duduk kat katil tu kan, nak duduk kat katil tu, nak tidur ni ada adab tidur. Ambil wuduk, baca doa, baca surah tertentu, baca zikir tertentu, baru lena. Bukan so nampak bantai tu terbang tu, jatuh tu lena. Tak sedap abang dah, doa tak baca apa dah. Bukan lagu tu. Ada adab dia nak tidur ni. Habis kita tidur, sebelum kita tidur tu, masa itulah kita muhasabah. Kita maafkan kesalahan orang-orang yang pernah kata kat kita kan, orang fitnah kita, orang pinjam duit kita tak bayar apa, maafkan dulu. Kemudian kita muhasabah diri kita, hari ni dosa apa aku buat hari ni? Banyak dosa aku buat hari ni. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan. Apa nak buat? Istighfar. Sebelum tidur istighfar, minta ampun. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis dah minta ampun dah kat Tuhan, tolong pula minta ampun kat orang Islam yang lain semua satu dunia. Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Aku minta ampun kepada Allah bagi semua muslimin dan muslimat. Minta ke semua orang. Bila kita minta ampun kat semua orang, jumlah umat Islam ada berapa bilion? 2 bilion ke 1 bilion ada. Maka kita dapat pahala sedekah kat mereka sebanyak jumlah tersebut, jumlah orang Islam semua. Jadi minta ampun kat kita sendiri, minta ampunlah kat semua orang kan? Dan rancang untuk hari esok supaya kita kurangkan dosa lagi, dan rancangkan juga supaya kita buat kebaikan untuk memadamkan dosa yang kita buat pada hari tersebut. Nabi sebut dalam hadis, wa atbi'us sayyi'atil hasanati tamhuha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan ekorilah perbuatan jahat itu dengan kebaikan, moga-moga kebaikan itu memadam kejahatan tadi. Terbuat dosa mata, padamkan dosa mata tu dengan melakukan pahala menggunakan mata, dengan membaca Al-Quran, pandang mushaf Al-Quran baca. Lihat perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala. Ada beberapa perkara yang kita buat tuan-tuan dan puan-puan, kita tengoknya dapat pahala. Pertama, tengok mushaf Al-Quran dapat pahala, tengok saja dapat pahala. Kedua, pandang wajah ibu dan ayah kita dengan kasih sayang, tengok muka mak ayah dapat pahala. Lah ni mudah tuan-tuan. Dulu kalau mak ayah duduk jauh, telefon bukan boleh tengok muka, telefon ke tu kan. Lah senang, beli satu smartphone kat mak ayah kita, boh WhatsApp lah tu, boleh buat video call, bolehlah tengok muka dia, hari-hari boleh buat pahala. Mudah, yang amat-amat mudah. Yang ketiga, melihat ciptaan Allah, lihat langit, lihat gunung ganang. Pulau Pinang senang, duduk tepi laut ni, tengok laut, tengok ciptaan Allah
sebut subhanallah, dapat pahala. Kan? Jadi bila ada dosa mata tuan-tuan dan puan-puan, cara padam dia dengan kita buat pahala di mata kita. Begitu jugalah dengan anggota-anggota yang lain. Dosa mulut kita buat hari ni terkata ke orang apa semua, minta ampun ke Allah Ta'ala, minta ampun untuk dosa orang yang kita kata tersebut. Bacalah Al-Quran banyak-banyak. Baik. Kemudian yang terakhir, wa ummul amani as-sabru. Dan pokok harapan, iaitu cita-cita, adalah sabar menanti. Sabar menanti. Bila kita bercita-cita akan sesuatu, kadang-kadang cita-cita tu kita dapat, kadang-kadang tak dapat. Jadi punca utama ataupun kepentingan bagi orang-orang bercita-cita ni sabar menanti. Dan sabar ini kadang-kadang itu lebih pahit daripada jadam. Jadam ni buah yang sangat pahit. Sabar ni bukan senang, tuan. Kadang-kadang sabar tu pahit. Kita duk tunggu tak dapat, tunggu tak dapat. Kita bercita-cita macam-macam. Cita-cita nak kaya, kan? Duk buat kerja macam-macam tak dapat juga. Cita-cita nak jadi macam abang Tesla, kan? Kau saya seorang yang cerita pasal Tesla ni. Tapi tak dapat juga. Cita-cita nak kahwin, cita-cita nak dapat anak, begitu. Kadang-kadang tak dapat, pahit nak sabar tu. Nak dapat apa yang kita cita-cita tu, harap tu sabar. Sabar tu pahit, kadang-kadang lama tunggu. Jadi sebab itu ada dinyatakan dalam satu kata-kata Arab, dia kata bis-sabri tanalu ma turid wa bit-taqwa yalinu lakal hadid. Dengan sabar itu engkau akan memperolehi apa-apa yang kau kehendaki. Sabar, insya-Allah satu hari akan dapat. Sabar banyak. Dan dengan takwa engkau akan berjaya melunakkan besi. Orang-orang yang bertakwa ni memang kadang-kadang Allah Ta'ala kurniakan kelebihan-kelebihan. Bukan takat melunakkan besi, bahkan boleh melunakkan hati-hati orang di sekelilingnya. Ni orang bertakwa. Jadi orang sabar, akhir di penghujung sabar tu biasanya ada kemanisan. Kita lihat tuan-tuan, Allah tunjuk kat kita dalam kehidupan, ada beberapa nabi yang diberikan ulul azmi kerana kesabaran mereka yang tinggi, dan di antara dia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwah dia memang sangat menginginkan agar semua manusia diislamkan. Tetapi perjalanan dakwah dia tu tuan-tuan lihat bukan senang, susah. Sedangkan kita lihat, kita tahu dia kekasih Allah. Allah boleh kabulkan saja permintaan Nabi itu bila-bila masa. Tetapi tidak, Allah beri Nabi ujian demi ujian supaya mengajar Nabi dan juga mengajar kita semua akan erti kesabaran. Kalau tidak, kita tak akan tahu sabar tu macam mana. Kita tidak akan faham bila orang cerita sabar dah. Bila kita lihat, kita baca dalam sejarah bagaimana sabarnya seorang manusia, seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita faham betapa susahnya sabar ni. Nabi itu apa yang tak kena ke dia? Daripada kecil ayah meninggal, besar sikit mak meninggal, duk ngantuk tok pula meninggal, berpindah-pindah. Kemudian dah dapat risalah dakwah, ditentang oleh kaumnya sendiri, ditentang oleh orang Taif, baling batu dan sebagainya. Penuh dengan kepayahan demi kepayahan, tapi Nabi sabar.
Dan akhirnya Islam sampai di sini tuan-tuan, sampai di Nusantara, satu dunia ada aja Islam di mana-mana berkat kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan ganjaran yang besar dengan pahala yang sangat besar yang tak terkira kepada orang-orang yang sabar. Di akhirat nanti, orang yang solat datang dengan solatnya yang banyak, pahalanya bergunung ganang. Orang yang puasa datang dengan pahalanya bergunung ganang. Orang yang sedekah pahalanya sekian-sekian gunung. Ada satu manusia ni, dia mai pahala dia bukan takat bergunung-gunung, bahkan tak habis-habis, mencurah-curah bagaikan hujan lebat. Yang sembahyang, yang puasa, yang ni semua heran tengok dia, tertanya-tanya, dia ni buat amalan apa pahala dia tak betul-betul? Rupanya amalan dia sabar je, sabar saja. Sebab Allah sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan kepada orang sabar itu ganjaran yang tidak pernah boleh dihitung. Maka begitulah hasil ataupun buah daripada sikap sabar tadi. Maka untuk mendapatkan harapan dan cita-cita, pokoknya ataupun induknya, tunjang asasnya adalah sabar. Itulah 4 perkara yang kita baca daripada bab yang ke-17 ini. Kita sambung kepada tajuk yang ke-18. 4 perbuatan yang merosakkan 4 permata. Kitab ni special, dia ikut bab. Ada bab dia 3, ada bab dia 4, lepas bab 4 ni 5. Semua benda dia susun macam tu. Masuk waktu dah, kita bagi laluan kepada azan insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Bab yang ke-18, 4 perbuatan yang merosakkan 4 permata. Sabda Nabi SAW, arba'atu jawahira fil jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahiru fal aqlu wad din wal haya wal amalus salih. فالغضب يزيل العقل والحسد يزيل الدين والطمع يزيل الحياة والغيبة تزيل العمل الصالح. 4 macam permata yang terdapat pada tubuh Adam, tubuh anak Adam akan hilang oleh 4 perkara di tubuh kita secara rohani lah. Ni bukan tubuh badan kita ni, secara rohaninya, secara bukan fizikal. Ada 4 benda yang berharga, dan 4 benda berharga ni boleh hilang kerana 4 benda. Adapun permata itu adalah akal kita, benda yang cukup berharga. Seterusnya agama yang ada dalam diri kita cukup berharga. Tanpa agama kita ni jadi haru biru, tak ada pedoman buat hidup ikut suka. Orang yang ada agama, orang yang terpimpin dengan sempurna mengikut peraturan-peraturan yang betul. Seterusnya malu, perasaan malu. Itu satu sifat yang berharga yang kerana ada pada setiap manusia. Sebab orang kalau tak ada malu, dia jadi serupa binatang. Dia buat benda tidak memikirkan dengan akal dia. Benda-benda yang sangat-sangat mengaibkan dia akan buat. Sebab apa? Dia tak ada sifat malu. Dan yang keempat, amal soleh. Amal soleh adalah benda yang sangat berharga bagi kita. Jadi 4 benda ni berharga bagi manusia: akal, agama, malu dan juga amal soleh. Jadi apakah 4 perkara lagi yang menghilangkan 4 perkara ini? Marah akan menghilangkan akal. Marah kita akan menghilangkan akal kita. Sebab tu orang yang marah ni kadang-kadang dia buat benda yang tak masuk akal. Tak masuk akal dia buat satu benda kerana marah punya pasal. Sanggup pukul anak yang dia sayang, yang dia tatang bagai minyak penuh, tapi kerana marah punya pasal patah tangan anak. Kerana marah, macam-macam benda yang tak masuk akal akan dibuat. Sebab masa tu dia tidak kehilangan akal dia yang berharga. Sebab tu akal manusia ni satu benda yang sifat dia, bentuk dia rohani kita tak nampak. Akal ni mana nampak? Duduk dalam badan kita. Ada orang kata akal tu duduk di otak. Boleh jadi. Baik, dan benda ni berhubung dengan badan kita. Akal ni berhubung dengan badan kita, yang diciptakan Allah sebagai satu-satunya kelebihan kita membezakan dengan haiwan dan makhluk-makhluk yang lain. Kita beza dengan haiwan sebab kita ada akal. Haiwan ada akal, kita ada akal. Dan akal ini boleh hilang dengan beberapa sebab. Antara dia kerana perasaan marah yang sangat melulu. Antara yang lagi, kita minum benda-benda yang memabukkan, menghilangkan akal kita. Memandangkan betapa bahayanya marah ini dalam perceraian suami isteri pun tidak akan sah apabila
talak dijatuhkan dalam keadaan marah. Ni ada satu pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan jatuh juga. Begitu juga seorang hakim tidak sah menjatuhkan satu hukuman apabila dia berada dalam keadaan marah. Justru itulah dalam satu hadis yang lain disebut bahawa ketika salah satu sahabat meminta nasihat daripada baginda Nabi SAW, maka dijawabnya dengan tegas. Nabi jawab apa? Jangan marah, la taghdab. Nabi kata, satu orang sahabat Nabi ni dia mai jumpa Rasulullah, dia kata, ausini, nasihatkan aku ya Rasulullah. Rasulullah kata dia jangan marah. Dia pun balik. Besok dia pergi pula minta kat Nabi nasihat lagi. Nabi kata kat dia, la taghdab, jangan marah. Dia pun balik. Lusa mai pula 3 kali. 3 kali Nabi sebut ke dia, la taghdab, jangan marah. Sebab apa? Sebab sifat ini adalah sifat yang kadang-kadang sangat berbahaya. Allah juga menyifatkan bagi orang yang berjaya mengawal marah dan memaafkan orang lain sebagai salah satu sifat bagi orang-orang yang ada takwa dalam diri dia, dan sifat yang mewarisi syurga. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 34, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bersegeralah kamu mengerjakan amal yang baik dan untuk mendapat keampunan Tuhan dan syurga, mendapat keampunan Tuhan dan juga syurga yang luasnya seperti lebih besar daripada langit dan bumi, yang disediakan oleh untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Disebut ayat seterusnya, alladzina yunfiquna fis sarra, iaitu orang-orang yang dermakan hartanya fis sarra wad dharra, ketika susah dan senang. Sifat orang bertakwa ni yang pertama, dia mudah sedekah. Tak kira dia kaya ke dia miskin ke, dia sedekah. Ini sifat orang bertakwa. Ada setengah orang, kalau aku kaya baru dia nak sedekah, kalau tak kaya belum lagi dia tak. Tak. Orang bertakwa tak, miskin pun dia derma, ketika senang pun dia derma. Yang kedua, ciri orang bertakwa yang dapat syurga dan keampunan Allah ni, wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang memaafkan, orang yang menahan kemarahannya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang boleh tahan marah dia. Orang boleh tahan marah ni bukan senang. Saya kadang-kadang tak tahan, nak marah dia marah. Sebab tu Nabi kata orang paling kuat siapa dia? Bukan orang yang angkat besi, kan? Bukan orang yang duk pergi gym tu kan orang kuat. Nabi kata orang paling kuat adalah orang yang boleh kawal diri dia ketika dia marah. Itu kuat. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Sifat orang bertakwa, satu, orang tu rajin sedekah. Yang kedua, dia boleh tahan marah. Yang ketiga, dia memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mengasihi orang-orang yang buat baik. Ada satu cerita tuan-tuan, kalau tak salah saya tak ingat dah siapa dia cerita ni, tapi tak silap saya cucu Nabi yang bernama Hasan, kalau tak salah saya lah. Kalau salah saya maafkan. Tapi cerita ni memang ada, cuma saya lupa siapakah orangnya. Satu ketika cucu Nabi ni dia ada pembantu dia ataupun hamba dia yang bantu dia buat kerja rumah, perempuan. Hamba dia ni tuan-tuan satu hari bawa ayak panas ni, bawa, mungkin nak pergi buh kat bilik ayak mandi ke apa tak tahu. Dia bawa ayak tu dan dia tertuang dah tu tengah jalan-jalan. Sayyidina Hasan ni duduk di bawah lah. Dia duduk bawah lah. Tertuang ayak panas tu kena Sayyidina Hasan. Tertuang ni kena Sayyidina Hasan. Kita kalau orang main simbah ayak panas kat kita, apa jadi? Silap-silap melompat tu, buka habis silat-silat semua, no? Keluar habis semua kungfu kuntau apa semua. Dia dalam terkejut kena lagu tu. Pembantu dia ni ataupun hamba dia ni
pun pandai juga, dia baca Quran. Dia baca ayat ni, wal kadhiminal ghaidh, dan yang menahan kemarahan. Sayyidina Hasan kata, ya aku tahan kemarahan aku. Kemudian dia baca ayat seterusnya, wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Maka Sayyidina Hasan kata, baik, aku maafkan kamu dan aku merdekakan kamu. Kamu bebas dah, tak jadi hamba aku dah. Boleh, kamu dah bebas. Masya Allah, tabarakallah. Kawan tu buat salah besar tu, tuang yang panas, dia tak marah, dia maafkan, dia bebaskan pula. La haula wala quwwata illa billah. Hebat tu akhlak dia bah. Kita ke mau buh kayu tengah 2-3 orang tu, baru kena. Depa dak, depa maafkan, tu dahsyat dah. Depa hebat, akhlak tinggi, mulia. Baik, jadi beruntunglah orang yang ada sifat-sifat macam ni, tuan-tuan. Beruntunglah. Ini sifat-sifat ahli-ahli syurga, orang yang bertakwa. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadaba, fa innal ghadaba yufsidul iman kama yufsidus sabra, kama yufsidus sibru al asala. Rawahul Baihaqi. Wahai Muawiyah, Nabi nasihat kat Muawiyah, janganlah marah-marah. Nabi kata, sesungguhnya kemarahan itu dapat merosakkan keimanan. Marah ni boleh rosak iman, tuan-tuan. Bukan takat akal je rosak, iman pun boleh rosak dengan marah ni. Seperti mana jadam, buah yang pahit tu boleh merosakkan madu. Buah yang pahit jadam ni kalau jatuh dalam madu, madu yang manis tu jadi pahit. Begitulah keadaannya, kemarahan itu boleh merosakkan keimanan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang halim, yang lemah lembut, yang payah marah ni, halim, hampir-hampir dia jadi seorang nabi. Kadal halimu, Nabi sebut dalam hadis, kadal halimu ayyakuna nabiyya. Hampir-hampir sahaja orang yang lemah lembut, orang yang menjaga kemarahan dia tak marah, payah nak marah, hampir-hampir saja dia menjadi seorang nabi. Sebab tingginya darjat orang yang boleh tahan marah ni. Sebab tu bukan senang, tuan-tuan, nak tahan marah ni bukan senang. Tuan-tuan cubalah tengok 1 minggu, try buat tengok 1 minggu tak marah orang. Try tahan, jangan marah. Senyum, orang buat apa pun senyum, kenyek. Orang marah kita pun senyek. Try tengok. Ada guru saya, dia cerita dia try tahan marah 3 hari. 3 hari. Sebab guru dia Mufti Azhar tu nama apa? Syekh Azhar, nama lupa nama syekh tu. Kena tumbuk ketika baca khutbah. Baca khutbah tu ada orang main di atas mimbar, tumbuk dia. Dia tak balas balik, dia tak marah pun. Waktu tumbuk dia tu lari. Lari-lari, orang ramai pegang. Hari Jumaat ni, orang ramai pegang. Orang nak pukul dia, dia kata jangan pukul, jangan pukul. Guru saya tanya kepada syekh tu, ya, anak murid syekh tu lah. Saya lupa nama syekh tu. Syekh tu kata, dia kata, syekh tak marah ke? Kena tumbuk. Dia tak nak marah. Siapa? Tak marah Dan dia nak tumbuk, nak buat macam mana? Tak marah. Terbetara tu. Lepas tu dia pun cubalah tak mau marah. Sebab nak ikut guru dia. Guru dia kata, aku ni lama dah tak marah. Akhirnya dia pun cuba nak ikut. 3 hari dia tahan marah. Masuk hari keempat, bergaduh dengan orang teksi di Mesir. Bergaduh, sepak habis tayar-tayar teksi tu. Marah kat orang teksi tu. Lepas tu dia duduk heran, fikir, sepak aku marah sangat hari ni. Rupanya 3 hari dah cuba try tahan marah, hari keempat tak boleh, meletup. Bukan senang, tuan. Bukan senang. Baik. Seterusnya, perkara yang kedua, permata yang ada ke dalam kita yang kedua, agama. Hasad dengki akan menghilangkan agama. Hasad dengki di sini bermaksud menghilangkan kenikmatan pada orang lain. Bila kita hasad ke orang, kita dengki ke orang, kita tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Bila kita tengok ada orang lebih daripada kita, kita akan nak supaya nikmat tu hilang pada orang tu. Tak kira dengan apa cara pun.
Sama ada Allah ambil balik nikmat tu kat dia ataupun kita bagi hilang nikmat tu, tapi curi barang dia ke apa. Itu hasad dengki. Dan hasad dengki ni boleh menghilangkan agama. Apa maksud dia? Maksud dia, seseorang tu apabila hasad tu ada dalam diri dia, dia ni kadang-kadang jadi seolah-olah macam orang yang tidak ada agama. Dia sanggup melanggar apa saja peraturan dalam agama semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu dia, supaya nikmat orang tu diambil balik. Itu yang jadi pada hari ini. Dia sanggup buat apa saja untuk menjatuhkan orang lain. Apa saja cara dia akan buat supaya lawan dia tu jatuh, orang yang dia dengki tu jatuh. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, iyyakum wal hasad, hati-hatilah kamu dengan sifat hasad dengki ni. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hatab. Sesungguhnya hasad dengki ni akan makan kebaikan dalam diri kita seperti mana api memakan kayu api. Asal kita tak puas hati tu, akhirnya dia akan memakan diri kita sikit demi sikit. Dia kita ni daripada orang baik, akhirnya akan berubah jadi orang jahat. Kerana kita tak puas hati tengok orang lain lebih daripada kita. Orang ni mungkin ada dapat hadiah lebih daripada kita, atau mungkin dapat anak yang lebih baik daripada kita dan sebagainya. Kita rasa tak puas hati, dan kadang-kadang akhirnya sampai sihir menyihir dan sebagainya. Yang duk berlaku sihir menyihir ni, punca dia antara dia sebab hasad dengki. Kawan ni berniaga laku, dia berniaga kedai sebelah tu tak laku, akhirnya dia sihir kawan ni. Saya pernah jumpa orang berniaga cuk goreng pisang tepi jalan. Dia goreng pisang, dia tak masak-masak. Tuan-tuan bayang macam mana? Dia goreng bawa minyak panas ni, tok pisang, angkat tak masak, angkat tak masak. Tu sihir dia buat sampai tak tahu. Sampai akhirnya dia kata tak boleh berniaga, berhenti. Berhenti buat berniaga lain. Dia kata dah kita berniaga, dia buat lagu tu, goreng tak masak. Macam mana? Hak baru ni, hak baru-baru ni jadi busung perut naik. Orang buat sihir, pergi kat doktor pun tak tahu. Doktor ni kata lagu ni, doktor ni kata lagu ni. Tak tahu punca apa. Pasal kes apa? Kes dengki. Anak-anak kawan tu berjaya lah, apalah, rezeki lebih sikit, dengki. Dulu satu ketika di hospital Pulau Pinang, saya pergi melawat satu orang ahli keluarga saya yang sakit. Ada sebelah katil tu satu orang askar, muda lagi, umur baru dalam 20-an, lumpuh seluruh badan, tak boleh bergerak seluruh badan. Saya tanya dia. Akhirnya dia minta tolong kat saya. Dia kata, ustaz tolonglah baca apa-apa kat saya. Saya pun ruqyah dia, baca ruqyah lah, ayat-ayat Quran kat dia. Bila baca saya, tuan-tuan, badan dia bergetar. Badan dia tak boleh bergerak ni, lumpuh, bergetar, satu badan bergetar. Lepas tu dia kata, sakit ustaz. Saya berhenti baca, sebab kalau saya baca dia akan menjerit. Saya kata, macam mana boleh jadi macam ni? Dia ceritalah, dia ni askar, dia kata muda lagi. Lepas tu dia rajin, dia baik dengan orang atasan dia. Akhirnya dia dinaikkan pangkat. Dia naik pangkat, ada mata yang tak suka kat dia. Orang-orang lama yang tak naik pangkat tak suka kat dia. Akhirnya sihir dia. Lepas tu baru dia cerita. Dia kata masa mula-mula jadi, dia kata ada satu benda timbul dalam badan dia tu, bergerak dalam saraf-saraf dia, jalan, benda tu bulat, timbul jalan. Lama-lama dia tak boleh bergerak, tangan kaki semua tak boleh bergerak. Lepas tu saya nasihatkan dia, tak usahlah, kamu ni kena balik berubat, cari ustaz lah di tempat kamu tak boleh berubat hospital penyakit ni, tak boleh. Orang yang hasad kat dia tu, asal dia orang biasa macam kita,
Tapi kerana hasad tuan-tuan, dia jual agama dia. Dia pergi jumpa Tok Bomo tuan-tuan. Bila jumpa Tok Bomo suruh buat sihir, apa jadi? Dia telah mendustai Nabi SAW. Man ataka hinan, siapa yang pergi kepada Tok Dukun, faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya dia telah berdusta kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hasad ni dia memakan agama orang tu. Hasad ni dia boleh merosakkan agama seseorang. Orang tu ada agama saja, tapi bila dengan kerana hasad dia sanggup berjumpa tukang sihir dan akhirnya buat benda yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Baik. Seterusnya, dan tamak dia kata akan menghilangkan perasaan malu. Tamak ni adalah satu sifat yang kita ni nak banyak untuk diri kita sendiri. Kalau boleh nak lebih daripada orang. Sifat ni sangat tercela, dan sifat ni biasanya menghilangkan orang tu daripada perasaan malu. Contohlah tuan-tuan, contoh. Ini saya bagi ringkas sebab pukul 9 dah. Saya memang duk bawa orang pergi umrah, mutawif, bawa orang. Kadang-kadang kita buka lah peluang untuk tuan-tuan, untuk kawan-kawan kita buat sedekah. Kita buat makan, bagi makan orang tepi-tepi jalan. Dia panggil infak sabil. Kita beli nasi, kita bagi kepada orang-orang ramai tepi-tepi jalan tu. Tuan-tuan, masa kita nak bagi nasi tu tuan-tuan, kita suruh beratok elok. Tapi manusia tamak tuan-tuan, manusia tamak. Bila orang lain duk beratok, yang geng tamak ni dia mai serbu kita, dia rampas kotak tu, dia tarik habis, tumpah habis nasi-nasi tu. Wala'iyasubillah. Tamak punya pasal. Tamak nak lebih, nak ambil 2-3. Tak mau beratok. Ni manusia hilang perasaan malu. Tua, bukan momok muda-muda, bukan budak-budak ni, tua-tua janggut lah apa semua. Makcik-makcik, bukan budak-budak muda dah, makcik-makcik ni berebut. La ilaha illallah. Saya pergi pula dengan jemaah-jemaah saya, depa tolong bantu sama. Ada seorang pakcik tu daripada Johor ke Siang ada. Dia kata, "Oi ustaz, saya naik darah ustaz." Nak marah dia. Pasal dengan kelaku manusia ni tamak ni. Kita nak bagi elok-elok, tapi depa tamak, tak tahu malu. Pening kepala tuan-tuan. Ni perangai manusia. Perangai manusia. Baik, seterusnya. Yang terakhir, dan mengumpat akan menghilangkan amal saleh. Dalam hadis di atas, Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, amal saleh ini juga akan hilang dengan sifat ribah, iaitu mengumpat. Ketika mana Rasulullah SAW ditanya tentang pengertian mengumpat. Mengumpat ni apa dia? Nabi jawab, memperkatakan tentang keburukan. Tetapi mengumpat ni apa dia? Secara mudah dia nak bagi faham tuan-tuan, mengumpat ni bukan kata belakang. Orang Melayu katanya mengumpat tu apa dia? Kata belakang dak Kata depan pun mengumpat. Mengumpat ni takrif dia, maksud mengumpat yang sebenar ialah zikru akhaka bima yukrih. Sebut berkenaan saudara kamu keburukan yang dia tak suka dengar. Tak kira depan ke, tak kira belakang. Kalau benda tu benar, jadi mengumpat. Kalau benda tu tak benar, jadi fitnah. Gitu. Satu ketika, satu orang pendek lalu depan Nabi. Nabi dengan isteri dia Aisyah. Aisyah kata, pendeknya orang tu. Nabi tanya ke Aisyah, kamu telah mengumpat dia? Aisyah kata, tak, aku kata kat dia memang dia pendek pun. Nabi kata, kalau dia dengar berdepan, dia suka tak? Kalau dia tak suka, bererti kamu telah mengumpat dia. Itulah mengumpat. Kamu kata benda yang dia tak suka. Tu zikru akhaka bima yukrih.
sebut tentang saudara kamu benda yang dia tak suka dengar. Itu kena jaga no? Jadi bila kita telah mengumpat pada seseorang, mengatakan walaupun benda tu benar, kita ulang kata, tu mengumpat, maka dia akan menghilangkan amal soleh. Esok akhirat esok, dia inilah yang saya sebut pada mula tadi, orang yang muflis, iaitu di akhirat esok dia akan pergi di sana, orang-orang yang dia kata tu akan mengambil pahala dia sampai habis. Kalau dia tak sempat minta maaf di dunia, akhirat esok habis pahala dia orang tu ambil. Kita ni berapa orang yang kita mengumpat tuan? Berpuluh ribu kita mengumpat. Macam-macam orang kita kata. Kadang orang hak kata, kita kata tu mati dah pun, meninggal dah, tak sempat minta maaf pun. Habis amalan soleh kita akan diambil di akhirat esok. Wala'iyazbillah. Jadi nak buat lagu mana? Nak buat macam mana nak selesai masalah ni? Orang tu dah mati dah, nak pergi minta maaf di kubur dia. Lagu mana? Ada beberapa cara boleh buat. Satu, tuan-tuan, minta ampun ke Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, orang yang kita kata tu. Ya Allah, ampunilah dosa aku dan dosa orang yang pernah aku buat jahat kat dia. Yang kedua, buat amal soleh banyak-banyak. Buat amal soleh banyak. Semayang, puasa bagi banyak, supaya pahala kita akhirat esok kalau diambil pun ada lagi. Yang ketiga, tuan-tuan sedekah atas nama dia. Dia dah mati, kita dah pernah kata kat dia, kita kena buat jahat kat dia, kita pernah apa-apalah kita buat benda tak elok kat dia, kita sedekah atas nama dia. Pergi mana-mana masjid baru nak buat sedekah RM10, RM20, ini aku niatkan atas nama saudara aku yang pernah aku kata kat dia. Itu yang boleh bantu pun, insyaAllah akhirat esok. 3 benda tu ya. Mungkin ada benda-benda lain lagi, tapi itu yang secara ringkas dia. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, yang lemah dan kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf silap dan salah. Moga-moga apa yang dikongsi jadi manfaat. Aku qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa adaban liqarribuna ilaik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang pernah kami sakiti, dan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik terhadap kami, dan dosa seluruh orang-orang yang kami kasihi, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Ya Allah, rezekikan kepada kami akan dapat melihat kebenaran itu dan mengikuti kebenaran, dan rezekikan kepada kami ya Allah dapat melihat kejahatan itu dan menjauhi kejahatan itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami agar dapat mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batinnya, secara perbuatan, percakapan, akhlaknya dan ibadatnya. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan kami, rezekikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.